لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, yang telah mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya, yang telah diberikan masa dan ruang untuk kita menuntut ilmu, untuk kita menambahkan siri amalan-amalan terbaik, untuk kita jadikan ianya amalan yang dipersembahkan kepada Allah, dan kita mengharap agar amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita melihat pada hadis yang lepas yang berkaitan dengan masalah niat, ikhlas, dan kita telah sampai kepada hadis yang berikutnya, hadis yang keempat, yang mana hadis ini merupakan hadis yang berkisar lagi masalah niat, yang Allah mengambil kira tentang masalah niat kita. Oleh kerana itu, apabila kita nak melakukan kebaikan, maka Allah telah memberikan satu ganjaran pahala kepada kita. Inilah kelebihan niat. Yang orang kata niat yang baik itu Allah akan ambil kira. Ya, niat yang baik itu Allah akan ambil kira. Apabila Allah mengatakan di dalam ayat Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal walaupun sebesar darah, maka dia beramal baik, maka dia akan diperlihatkan. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar darah, maka Allah akan tunjukkan juga. Dan niat ini lebih kecil daripada zarah. Dan niat ini lebih kecil daripada nukleus, yang mana ianya masih lagi, kalau nukleus itu masih lagi dapat dilihat melalui mikroskop. Tetapi niat adalah satu detikan, hanya Allah sahaja yang tahu apa yang kita niat. Allah saja yang tahu. Hatta syaitan sendiri tidak tahu apa yang terdetik dalam hati kita. Begitu halusnya niat. Dan Allah akan bagikan pahala bagi orang yang ingin melakukan sesuatu dan dia berniat untuk melakukan satu dengan ganjaran pahala satu pahala. Dan bila dia buat, maka dia mendapat 10,700 ataupun lebih. Tetapi bagi orang yang ingin melakukan kejahatan, dia berniat, belum lagi diberi dosa. Inilah sifat rahimnya Allah, Rahman Allah dan rahimnya. Ya, kita niat nak melakukan kejahatan, tapi belum lagi ada dosa. Tetapi bila kita buat kejahatan, lalu diberi satu dosa. Beza. Niat untuk melakukan kebaikan, satu pahala. Bila kita lakukan kebaikan, maka dilipat gandakan 10 sehingga ke wallahu a'lam. Jadi oleh kerana itu, niat baik. Niatkan diri kita dalam keadaan ikhlas kepada Allah, ya, sentiasa melakukan niat yang baik-baik. Tetapi di sana masalah hati juga dia berkaitan dengan prasangka. Ya, prasangka atau sangka buruk, ianya satu benda yang berbahaya. Dia boleh mengakibatkan dosa. Pasal dalam hadis menceritakan siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, ya, ataupun jangan kamu berprasangka buruk terhadap Allah. Prasangka dia agak lain daripada niat sedikit, tetapi ianya mainan dalam jiwa juga. Ada sangka buruk. Dan jika sangka baik, dia membawa kepada ke syurga, dan sangka buruk membawa kepada neraka. Okay, di sini kita lihat hadis yang keempat. Wa an Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Ansari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam
fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al marad wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajr rawahu Muslim. Wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalafana bil Madinah ma sarakna sya'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasuhum al-'udhr. Dari Abu Abdullah yaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma berkata, kami berada beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan yaitu perang Tabuk. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang lelaki yang kamu semua tidak menempuh satu perjalanan dan tidak pula menyeberangi satu lembah, melainkan orang-orang tadi ada bersamamu, yakni sama memperolehi pahala-pahala. Mereka itu terhalang oleh sakit. Maksudnya andai kata tidak sakit pasti mereka ikut berperang. Dalam satu riwayat dijelaskan, melainkan mereka yang tertinggal itu bersyarikat denganmu dalam hal pahala. Hadis rawahu Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, kami kembali dari perang Tabuk beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya ada beberapa kaum yang kita tinggalkan di Madinah, tiada menempuh kita sekalian akan suatu lereng ataupun lembah, melainkan mereka itu bersama-sama dengan kita juga dalam memperolehi pahala seperti yang berangkat untuk berperang itu. Mereka itu terhalang oleh sebab suatu keuzuran. Okay. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita, ya, satu amalan di antara amalan yang terbesar yang dikatakan jihad fi sabilillah. Amalan yang mana memerlukan keikhlasan. Ya, subhanallah. Amalan ini di antara amalan-amalan yang kalau betul sahaja kita lakukan, syurga yang Allah bagikan memang confirm syurga Firdaus. Jihad. Tetapi kalau salah kita lakukan, niatnya salah, caranya salah, na'udzubillah min dzalik, kalau niatnya salah, dia menyebabkan kita di antara orang yang pertama masuk neraka. Ada 3 yang mana ianya menyebabkan kita menjadi orang yang masuk neraka dengan awal. Pertama, Rasulullah SAW menceritakan tentang 3 golongan. Dan kita bicara 3 golongan ini, adakah kita di kalangan? Apabila dibangkitkan di mahsyar, maka dibangunkan orang yang alim, orang yang mahir membaca Al-Quran dan ada ilmu pengetahuan tentang agama. Lalu ditanyakan kepada mereka, apa yang kamu buat dengan Al-Quran yang kamu dapati, kamu hafal? Lalu dia mengatakan, aku membacanya ana al-lail, di malam hari dan siang hari. Aku bertahajud dengannya. Lalu Allah mengatakan, kamu menipu. Kamu membacanya supaya orang kata kamu mahir, orang Masya Allah qari, pembaca yang baik. Kamu membacanya ataupun belajarnya untuk orang panggil kamu ulama, panggil kamu ustaz, panggil kamu syekh. Bukan kamu gunakan untuk mencari keredaanku. Maka dikatakan kepada mereka, seretkan dia ke dalam neraka. Orang yang alim, orang yang ahli Quran, diseretkan ke dalam neraka dahulu. Kenapa? Masalah yang tidak ikhlas kepada Allah, supaya digelar, supaya dipuji. Kemudian orang yang kedua, orang yang suka menginfakkan hartanya, rajin bersedekah, rajin bagi zakat, Masya Allah, tabarakallah. Lalu ditanya, apa yang kamu buat dengan harta kamu?
Lalu dia mengatakan, ya Allah, aku telah mengeluarkan hartaku untuk perjuangan Islam, untuk agama Islam, untuk membantu orang yang susah. Lalu Allah mengatakan, kamu menipu. Penipu. Kerana apa? Allah mengatakan, kamu bukan bagi untuk mendapatkan keredaanku, tetapi sebenarnya kamu bagi harta kamu untuk mendapat keredaan manusia, supaya orang panggil kamu, Masya Allah, ya, dermawan, hartawan yang dermawan, yang rajin menginfakkan harta. Maka seretkan dia ke dalam neraka. Dan yang ketiga pula, orang yang dikatakan berjihad fi sabilillah. Lalu ditanya, apakah kamu lakukan dalam jihad fi sabilillah? Dia mengatakan, ya Allah, aku lakukan untuk menegakkan kalimatmu sehingga aku terbunuh. Lalu Allah mengatakan, kamu penipu. Kamu melakukan jihad itu bukan kerana aku, tetapi supaya orang memanggil kamu seorang pahlawan yang hebat, ya, orang yang kuat, berani, gagah. Maka orang panggil kamu dengan kalimah itu, lalu kamu mati, maka seretkan dia dalam neraka. Okey, inilah tiga golongan. Pasal dalam masalah-masalah ini adalah satu masalah yang tersembunyi, hanya Allah yang tahu, kita tak tahu. Jangan kita pula yang kata, orang ni ada riaknya, ada ujubnya, ada saja-sajanya, dia nak menunjuk-nunjuk. Tak, kita tak tahu hati masing-masing. Biar Allah yang menghukumkan. Kalau kita mulakan perkataan dengan mengatakan orang begitu, ya, menyebabkan kita akan menghukum orangnya, semua dia tak betul. Kita seorang yang betul, sudah hari. Oleh kerana itu berhati-hati. Dan banyak perkara yang kita kena teliti bila hadis itu dibaca. Di antaranya masalah-masalah yang berkaitan dengan orang yang mati di dalam peperangan. Adakah dia mati syahid? Kita tidak boleh meletakkan seorang itu akhir zaman ataupun selepas Rasulullah wafat, orang itu syahid. Kita hanya boleh mengatakan seorang itu syahid apabila Rasulullah ataupun Allah yang mengiktirafkan dia syahid. Selain daripada itu, mudah-mudahan syahid jika memenuhi sifat-sifatnya. Dan Imam Bukhari telah membabkan satu bab yang penting. Kita tidak boleh mengatakan seorang itu mati syahid, orang itu syahid, ya, sehingga terbayang atau terbentangnya apa yang Allah dan Rasul yang istihadatkan. Dalam bab ini dikaitkan dengan satu hadis seorang lelaki ini, dia berperang di zaman Rasulullah, peperangan yang dahsyat, di mana di dalam peperangan itu orang kata kalau dia mati memang syahid. Lalu sampai pendengaran kepada Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan dia tidak syahid. Subhanallah, sahabat terkejut. Seorang lelaki yang gagah berperang lawan musuh kiri kanan yang tercedera, tiba-tiba Rasulullah kata tidak syahid. Para sahabat bila Rasulullah kata begitu, mereka cepat-cepat perhati pada lelaki. Habis peperangan, orang bersurai, lalu lelaki ini pun bersurai, tetapi dia pergi ke arah belakang bukit. Sahabat yang mendengar hadis Rasulullah pergi ikut dari belakang. Apa lelaki ini nak buat? Bila sampai di belakang bukit, maka didapati rupanya dia penuh dengan luka-luka. Dia tak tahan dengan luka-luka yang banyak. Lalu dia ambil pedang, dia terbalikkan, letak ke bumi, dan dia lepaskan dirinya, mati. Ya, subhanallah, permulaan yang begitu hebat, akhirnya mati dalam keadaan bunuh diri. Oleh kerana itu, kita dilarang, ya, ada larangan untuk mengatakan seorang itu mati syahid, melainkan jika ianya kita katakan mudah-mudahan syahid. Itu mungkin, ya. Kadang-kadang kita tengok dalam kitab Al-Ma'thurat yang biasa kita baca, Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna. Tak boleh kalimah syahid itu adalah, ya, untuk dipanggil Hasan Al-Banna ataupun Ustaz Hasan Al-Banna. Kerana kalimah imam itu pun sendiri ada masalah. Kerana Hasan Al-Banna bukan seorang ustaz, bukan seorang tuan guru. Sebenarnya dia adalah seorang cikgu, tetapi dia mahir dalam berbahasa Arab dan menakkan kepada Al-Quran dan Sunnah, itu je, ya, kelebihan dia. Baik. Kerana kalimah imam yang digunakan dalam itu ada satu perkara lah, kita tak mahu letakkan dalam bab ini. Baik. Jadi Rasulullah
Rasulullah menceritakan golongan di Madinah ini, golongan lelaki-lelaki yang mana ingin berperang di jalan Allah, berperang dalam perang Tabuk, tetapi tidak ada ruang untuk mereka pergi disebabkan kekurangan kenderaan, disebabkan kekurangan makanan, dan disebabkan di kalangan mereka juga ada orang yang cacat, tetapi jiwa mereka nak pergi. Lalu Rasulullah tidak benarkan. Dan Rasulullah mengatakan, orang-orang yang begini, bila ada niat untuk buat kebaikan tetapi dia tak dapat buatkan, pahalanya tetap berjalan, pahala tetap dimiliki. Banyak atau sedikit itu lain cerita, tetapi pahala tetap dia dapat. Kaedah dia. Maka kita melihat dalam bab ini, amalan-amalan yang kita selalu buat. Misalnya amalan-amalan kita seorang yang rajin sembahyang tahajud misalnya, tiba-tiba tak, satu hari terlepas tahajud, Allah tetap bagi pahala kepada kita, disebabkan kita selalu buat. Ini pentingnya istiqamah dalam siri beramal. Bila kita tertinggal, Allah bagi pahala. Pasal kalau kita tak tinggal, maksudnya kalau kita tak ada sebab nak tinggal, kita akan buat. Seperti orang yang biasa solat duha, dia buat, sentiasa buat solat duha, tiba-tiba satu hari dia tak buat, ada masalah, tak ada, maka tetap dia dapat pahala dalam bab yang begitu, ya. Jadi di sinilah galakan kepada kita bahawa niat yang ikhlas itu boleh membawakan kita mendapat pahala yang besar, ya. Jadi hadis sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari tadi, dia berkaitan dengan masalah ianya perang yang dilakukan di waktu perang Tabuk. Berarti kalau kita sebut perang Tabuk, kita kena ada maklumat. Perang Tabuk adalah waktu yang berlaku peperangan di dalam musim yang panas sangat-sangat, dan waktu itu juga di Madinah buah-buahan dah mula dah masak ranum untuk dipetik. Pasal ujian perang Tabuk terlalu banyak. Ujian perang Tabuk, segelintir daripadanya adalah munafik yang tak nak pergi ke mengikut Rasulullah SAW. Wa an Abi Yazid Ma'ni Ibni Yazid Ibni Akhnas radhiyallahu anhu wa abuhu wa jadduhu sahabiyun qala kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fa wada'a 'inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha fa qala wallahi ma iyyaka aradtu fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhasta ya Ma'an, rawahu al-Bukhari. Dari Abu Yazid, iaitu Ma'an ibni Yazid ibni Akhnas radhiyallahu anhum, ia ayahnya dan datuknya adalah termasuk golongan sahabat semuanya. Aku berkata, ayahku iaitu Yazid mengeluarkan beberapa dinar yang dengannya ia bersedekah, lalu dinar itu diletakkan di sisi seorang di dalam masjid. Aku yakni Ma'an, anak Yazid, datang untuk mengambilnya. Kemudian aku menemui ayahku dengan dinar-dinar tadi. Ayahnya berkata, demi Allah, bukan engkau yang aku nak bagi untuk diberi sedekah itu. Selanjutnya hal itu aku adukan kepada Rasulullah SAW. Lalu baginda bersabda, bagimu adalah apa yang engkau niatkan ya Yazid, yakni bahawa engkau telah memperolehi pahala sesuai dengan niat sedekahmu. Sedangkan bagimu adalah apa yang engkau ambil wahai Ma'an, yakni bahawa engkau boleh terus memiliki dinar-dinar tersebut kerana juga sudah diizinkan oleh orang yang ada di masjid yang dimaksudkan itu ialah Yazid tadi. Okey. Kisahnya begini. Seorang sahabat Nabi ini namanya Yazid. Dia nak bersedekah. Jadi bila dia nak bersedekah, dan sedekah dia merupakan bentuk dinar. Ya, masya-Allah dinar. Ya, sekarang dinar tengah jatuh ni. Ya, jatuh dahsyat ni. Tak sangka ya, jatuh dahsyat. Siapa boleh beli dinar? Beli dinar. Bayangkan daripada last dia naik 861, sekarang 747. Jauh ya. Lebih pada 100 ringgit. Okay.
emas dengan perlu sekarang. Okey. Di mana dia nak menginfakkan dinar, dia nak letakkan masjid dekat seseorang. Tujuannya dia nak bagi orang miskin. Itu dia. Dia letak. Datang anak dia ni, pergi ambil. Ya, pergi ambil. Aku pun nak juga. Mungkin dia tengok macam orang letak pisang, sedekah orang semua ambil kan. Aku pun nak ambil juga. Jadi dia ambil. Bila dia ambil, dia bawa balik. Dia bagi tahu kat bapa. Bapa dia kata, lah itu duit ayah. Ayah nak bagi orang lain. Si anak kata, apa salahnya? Dan saya pun nak juga. Jadi dibawakan kepada Rasulullah SAW. Bila dibawakan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, wahai Yazid, sesungguhnya niat kamu tu dah dapat pahala. Kamu nak bersedekah tu dah dapat pahala. Okay? Wahai budak, anak dia tu, dan kamu pula dapatlah duit tu. Halal. Jadi maksudnya dua-dua dapat ganjaran. Dan kisah ini dikaitkan dengan satu kisah biasa kita dengar dah semenjak ni, sebelum azan, ya, Wakaf Johor tu cakap kisah siapa Zahazan Muhammad tu menceritakan seorang lelaki niat nak menginfakkan harta kan. Bila dia nak infakkan harta, dia sedekah, tiba-tiba kena kepada pencuri. Lalu esoknya heboh orang mengatakan, ya, pencuri dapat harta orang kaya bagi sedekah. Di tengah malam yang gelap, dia bagi itu kesnya malam yang gelap. Lepas tu dia dengar, lah pencuri pula aku bagi. Ya Allah, adakah amalan aku diterima? Tak jadi, malamnya aku nak bersedekah juga. Dia bersedekah pada malam tu, tiba-tiba yang dapatnya pelacur. Esok berita mengejut bahawa yang dapat ada orang bersedekah tengah malam, tiba-tiba seorang ibu ayam dapat. Dia pun terkejut lagi. La ilaha illallah. Ya Allah, aku bukan itu orang yang aku nak sedekahkan. Lalu kali ketiga, dia menginfakkan pula pada malam tersebut. Lalu jatuh kat tangan orang kaya pula. Esok heboh, orang kaya dapat sedekah, ya. Maka menjadi sebersalah lelaki ini. Lalu Rasulullah menceritakan dalam hadisnya bahawa semua apa yang dilakukan mendapat pahala. Kerana pada malam itu bila dibagikan kepada pencuri, dia telah menghalang pencuri daripada mencuri. Besar pahala. Dan bila dia pergi bagi kepada pelacur itu, maka pelacur pada malam itu tidak melacurkan diri. Dan bila dibagi kepada orang yang kaya, maka orang yang kaya itu berazam nak jadi seperti dia juga yang rajin menginfakkan harta. Oleh kerana itu dalam bab harta-harta kita, ya, selagi niat kita ikhlas, selagi kita bersih niat kita, baik caranya dalam keadaan kita sehat, maka insya-Allah apa juga berlaku, ya, secara baik, Allah akan terima amalan kita. Dia berkaitan misalnya kita tinggalkan kebun kita penuh dengan buah-buahan, ya, orang datang ambil waktu kita tak ada, maka pahala sedekah tu dapat. Binatang makan, pahala sedekah pun dapat. Begitu sekali, ya Allah nak bagikan pahala yang banyak kepada kita. Kalau kereta kena curi pula, macam mana pula? Seorang hamba Allah ni, kereta dia kena curi, ya, mengadu dari polis apa dia tak ada rezeki ke. Aku niat sedekah kan? Seminggu lepas tu dapat balik. Agak-agak macam mana hukum sedekah tu, tarik balik kan? Wallahu a'lam ya. Tak tahu nak jawab. Tapi nak menceritakan pahala sedekah tu masih berterusan selagi benda-benda yang kita lakukan baik. Misalnya kita terjatuh barang-barang yang simple je. Pasal kalau ikutkan sunnah Rasulullah, maksudnya cara yang dibenarkan syarak, kalau terjumpa barang-barang kecil tak menjadi masalah untuk kita ambil. Ya, misalnya kita jumpa bawang satu ataupun pisang sebiji, ambil daripada dilanggar oleh kereta dia jadi bazir, ya, ataupun benda tu menjadi busuk macam tu, boleh ambil, tak menjadi masalah. Jumpa durian sebiji, tunggulah kejap kan,
Pada orang datang balik, tak ada, ambil, boleh makan. Itu hukum, ya. Tetapi jumpa durian satu raga, itu lain pula hukum, ya. Tak boleh ambil. Satu tu mungkin terjatuh, orang tak perasan. Di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, suatu Rasulullah bawa Hasan dan Husain, tiba-tiba sebiji kurma terjatuh di situ. Hasan Husain ambil, ya, nak makan cepat-cepat, Rasulullah keluarkan, bahin, maksudnya rek, keluarkan. Sebab apa? Bukan sebab benda tu tak halal, tetapi sebabkan kalau aku tidak takut, ya, kurma ini orang niatkan sedekah, saya aku akan biarkan. Maksudnya pada keturunan Rasulullah dia tak makan sedekah. Kalau bukan sedekah, maksudnya dia makan, tetapi dia takut orang dah terjatuh tu, sedekahlah kata, itu je, ya. Aksiden lori bawa melo, bawa gula, bertabur gula. Kita yang rasa niat tu sedekah, kan? Kita pun ambil. Haram hukum, haram. Yang mengambil bahan-bahan yang macam tu tak boleh. Ada sekali orang tu bawa kereta, tak tahu apa cerita, tak tahu, tiba-tiba terbuka, ya, tingkap tu bertabur duit. Semua orang kutip. Saya dengar kisah orang kutip, lepas tu dia keluar kutip balik, kan. Tapi dah orang kutip, dia kutip, ya, sahanya bagi. Dan itu saya tak sengaja, ya. Okay. Jadi dia ada hukum hakam dia, ya, dalam bab-bab yang gini. Terpasal kalau kita misalnya kita ni macam orang perempuan kepunan sangat, tiba-tiba satu hari dengan kepunan sangat, lalu pula kat ladang orang, kebun orang, buah rambutan, ya, boleh ke dia ambil? Tanya, oi, siapa orang di sini? Tak ada, ya. Dia dah meleleh halio, nanti mulalah, ya, orang Melayu ni kita kalau mak dia meleleh halio, nanti anak lahir pun terleleh halio dia, kebunan kata orang, ya. Boleh tak ambil? Tak menjadi masalah. Dengan syarat, ada syarat. Panggil dulu, siapa orang dalam ni, ada tak? Orang dalam kebun ni, tak ada jawab. Panggil 3 kali. Kalau ikut hukum fiqh begitu. Panggil 3 kali, tak ada jawab juga, maka boleh ambil. Ada lagi dengan syarat, boleh ambil itu, tak boleh berhenti situ. Dan nanti orang buat macam-macam. Boleh ambil sembunyi. Boleh ambil dengan syarat sekadar menghilangkan dia punya perasaan. Itu je. Mungkin sebiji, 2 biji. Bukan dia ambil, Allah sedap pula, lekang pula tu, kan, ambil sembunyi, ya, tak cukup lagi, ambil selori. Itu haram hukum. Itu cara, ya. Cuma kita mengatakan kalau anak-anak kecil jangan ajar benda yang begini, ya, tak baik. Cuma bila dah kita faham, maka hukumnya tak mampu asal. Tinggalkan tu, jangan masuk bab. Kita masuk bab lain. Bab ini. Ada satu pula kisah seorang makcik ni, dia bawa kereta. Bawa kereta musim durian tu. Bawa kereta, tiba-tiba durian jatuh, boom, atas kereta dia. Waktu tu dia geram kat durian tu, dia makan. Dah makan baru bertanya, kan, okey, apa hukum, ya? Allah malam, saya pun tak berani nak jawab, ya, kalau kes-kes yang macam tu. Yang hukum makan durian tu lah, ya. Dia kata pasal durian tu empat kereta dia. Yalah, Allah malam. Cuma kita katakan dalam bab-bab yang itu merupakan teknikal. Kalau tak ada orang, kalau berlangsung lah. Ada apa soalan kat sini? Bab sedekah yang ini. Jumpa? Kita tak tahu siapa dia. Sedekah kalau sedang surah ke kita pakai. Afdal letak dalam surah. Itu yang terbaik. Kita galakkan kalau benda-benda jumpa yang begitu letak dalam surah. RM1, RM2.
pula confuse. Duit aku bila banyak tu confuse selalu. RM50 duit aku kan. Mula slow pocket kan. Mula fikir-fikir. Tapi bila teringat kali, aku tak lalu ikut jalan ni kan. Aku lalu depan sikit. Tu bagi kat orang tu suruh masukkan dalam tabung. Senang kita. Kalau duit kita pun Alhamdulillah kan. Tapi nak menceritakan, kalau sekadar jumpa-jumpa yang begitu, tak ada tempat nak disimpan, ya, kalau sekadar RM1, RM2 tu, kita sebaik-baiknya masukkan dalam tabung-tabung yang bentuk macam masjid, surau, yang bentuk khairat, kebaikan. Ya. Mudah-mudahan memang orang yang jatuh tu akan dapat pahala. Itu yang kita lihat. Ya. Tapi kalau jatuh tiba-tiba pun kata jumpa satu beg duit, macam mana tu? Rujuk kepada, kita serah kepada pihak kuasa. Itu kaedah dia. Lepas tu ada pula yang ulas tu, confirm ustaz duit tu lebih. Hilang kan? Itu urusan dia pun lah kata. Yang penting kita dah tunaikan amanah. Ya, kerana kalau ikutkan kaedah, bila kita berjumpa dengan jumlah yang banyak, maka kita kena pegang dan kena istiharkan. Siapa ada hilang begini-begini. Ya, lepas tu kalau jangan sebut berapa ribu. Ya, rahsiakan. Bila orang tu datang, baru dia tanya, jawab. Kalau betul, maka dialah punya. Kalau tak main teka-teki je, itu bukan dia punya. Itu kaedah dia. Dan ada waktu dia ada tempoh. Selama berapa? Wallahualam. Perbahasan ulama ada kata setahun. Diisytiharkan. Sama ada diisytiharkan macam ni, isytiharkan, ataupun keluarkan dalam surat khabar. Ya, dah tak ada, baru boleh kita beli. Itu kaedah dia. Ya. Tapi kena amanah lah. Kan, amanah lah. Maksudnya kita bersungguh-sungguh nak serahkan balik. Tapi jangan mengangkat amanah dalam hati. Ya. Okey, Allah. Ada lagi? Dia ada hukum luqtah. Maksudnya hukum barang jumpa. Tetapi ingat, tidak di Mekah dan Madinah. Mekah, Madinah, kalau jumpa macam itu, tak boleh. Dilarang ambil baik. Kecuali dalam bentuk makanan. Kalau Rasulullah berlaku, tak boleh. Tetapi kalau bentuk barang, jangan ambil. Kerana ada larangan. Dan ianya adalah tanah haram. Serahkan kepada orang itu. Walaupun tak masih berharap. Itu balik, bukan jumpa. Dia balik, ambil lah. Okay? Kalau dia balik tu ambil. Tapi kalau jumpa tak sah. Pergi telefon, ya. Saya ingat dia subhanallah. Telefon, puk, jatuh. Kita masuk satu rial, dia keluar dekat 20 rial. Macam mana tu? Subhanallah. Jadi macam tu pula. Nak masuk balik tak boleh. Melainkan kita kena telefon. Macam mana tu? Ya subhanallah. Waktu tu tak teringat benda tu. Kita pun pakai juga astagfirullah. Lepas tu bila dah tahu astagfirullah lah. Ya. Silap. Ya. Masuk satu rial, keluar 20 rial. Masya Allah. Kita pun telefon Malaysia. Pasal nak letak mana? Pasal kalau kita tengok Masjidil Haram tak ada tabung-tabung tu kan. Tak ada tabung-tabung. Itu yang mengkonfuskan. Waktu tu masuk masa tak boleh. Tak apalah telefon dulu kita. Ya, Allah Ta'ala bagi rezeki. Masya Allah. Okay, al-muhim di tanah haram tidak dibenarkan. Ya, kita istighfar lah. Ganti balik dengan apa yang cara. Okay. So, tak ada. Kita pusing dalam soal jawab lah. Baik, jadi daripada hadis inilah menunjukkan barang-barang yang kita orang bagi itu tak kira walaupun kita niat nak bagi kepada orang lain ambil. Ya, orang lain ambil, hukum tu pahala tetap kita dapat. Jangan menyangkakan pahala tidak berlaku. Ya, menyebabkan kita putus asa untuk bersedekah. Tak. Selagi kita bagi, insya-Allah benda itu betul, maka kita dapat. Kita bagi, tiba-tiba orang lain yang kita nak bagi orang tu, orang susah, tiba-tiba orang tengah mengambil. Bagaimana kedudukan? Kita dapat pahala, orang tengah tu dapat dosa. Bagi contohlah,
Macam brief kan, nak bagi pada orang susah, orang yang tak susah dia beri. Misalnya dia mampu, dia tahu ada had orang ni yang boleh miliki, tapi dia pergi juga misalnya, ya, ada masalah. Ada masalah. Masalah kalau kita agak-agak mampu, beranlah dalam batu tak tahu. Allah akan bagi banyak rezeki share kan. Tiba-tiba dia dibagi pada orang tertentu, orang yang miskin, kalau orang apa kan, kita ambil, kita masuk, kita daftarkan juga diri kita. Kalau ikutkan kaedah fiqh, ya, fiqh, maka hukumnya tak boleh. Barang yang dikhususkan untuk orang yang susah, kita pergi masuk campur tangan, kita bersih. Allah.